B. Bahagian proses. Proses akan dilakukan oleh unit pemprosesan pusat, yang ini dipanggil sebagai CPU. CPU ni dalam bahasa Inggeris adalah Central Processing Unit. CPU akan melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM. ROM ialah maknanya dalam bahasa Inggeris Read Only Memory. ROM digunakan untuk menyimpan atur cara dan data secara kekal dalam mikropengawal. RAM dalam bahasa Inggeris maksudnya Random Access Memory, digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Sekejaplah sementara ni. Data ini akan terpadam apabila bekalan kuasa dimatikan. Maksudnya random access memory ni dia sementara, bila bekalan kuasa dimatikan, data dalam tu hilang. Isyarat yang diterima daripada input akan diproses oleh CPU. Kemudian CPU akan menghasilkan isyarat output. Dia proses, lepas tu dia mengeluarkan isyarat output. Proses yang dilakukan ini adalah berdasarkan atur cara yang telah ditetapkan, yang kita tetapkan, atau cara yang kita dah setkan dan kita masukkan dalam mikro pengawal. Jadi CPU ni dia akan laksanakan proses-proses yang telah kita masukkan dalam atur cara tadi. C. Bahagian output. Output juga ialah bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Tugas bahagian output ialah menerima isyarat yang telah dihantar daripada unit pemprosesan pusat, iaitu CPU. Selepas dia terima dan dia menghantar kembali kepada peranti output. Isyarat output yang terhasil adalah dalam dua bentuk, iaitu digital dan juga analog. Peranti output. Peranti output akan melaksanakan isyarat yang diberi oleh output. Maksudnya isyarat yang diberi oleh output, maka peranti output ni akan melaksanakan apa arahan yang diberikan tu. Peranti output yang menggunakan bekalan kuasa lebih daripada 5 volt. Maksudnya di sini berapa biji bateri? 4 biji bateri. 6 volt. Kalau 3 biji bateri baru 4.5 volt. Melebihi 5 volt perlu menggunakan bekalan kuasa tambahan bersama peranti sokongan lain untuk beroperasi. Okey. Jadi kalau kita gunakan bateri yang banyak untuk kuasa yang banyak, kita kena gunakan bekalan kuasa tambahan bersama dengan peranti sokongan lain lah. Contoh peranti output termasuklah apa? Diode pemancar cahaya. Kita lebih kenali dengan panggilan LED. Sebenarnya nama dalam bahasa Inggeris ialah Light Emitting Diode. Nama ringkasan dia LED. Pembas dalam bahasa Inggeris dipanggil buzzer piezo. Bukan pizza, piezo. Geganti, motor arus terus dan lampu LED 12 volt. Kita lihat gambar foto 2.4.12 iaitu diode pemancar cahaya yang kita panggil sebagai LED tadi. Inilah contoh dia. Ini kita dah besarkan dia. Okey. Kalau awak tengok dekat bawah, dekat kaki dia ni, satu pendek, satu panjang. Satu pendek, satu panjang. So yang pendek ini cathode. Cathode. Yang panjang ini anode. Cathode ni maksudnya negatif, anode ni maksudnya positif. Diode pemancar cahaya ataupun light emitting diode, yang ini dikenali sebagai nama singkatan LED. Fungsi diode pemancar cahaya adalah untuk mengeluarkan cahaya sebagai lampu perhiasan. Diode pemancar cahaya perlu digunakan bersama dengan perintang. Perintang perlu ada. Apa guna perintang ni? Kenapa perlu guna perintang? Untuk mengelakkannya daripada rosak ataupun untuk mengawal kecerahan. Okay, awak tengok Raja 2.4.8 ni. Ini adalah simbol diode pemancar cahaya. Kalau kita buat data skematik, kita akan gunakan simbol seperti inilah
untuk melambangkan LED. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dia ada huruf A, dia ada huruf K. Apakah maksudnya? A ini maksudnya anode dan K ini maksudnya cathode. Negatif, positif. Kita lihat lagi contoh-contoh output iaitu pembas, dikenali juga sebagai buzzer piezo. Pembas berfungsi dengan cara menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi. Maksudnya daripada elektrik dia tukar kepada bunyi yang berfrekuensi tinggi. Pembas mempunyai kekutupan pada penyambungan. Bila kekutupan ni dia ada positif, dia ada negatif lah. Iaitu wire merah. Okey, merah awak ingat, bila merah red dalam bahasa Inggeris. Bila merah aja awak kena ingat mesti positif. Mesti positif. Dan wire hitam, bila hitam je awak kena ingat negatif. Hitam maksud tolak, negatif. Merah maksud campur, positif. Alat ini boleh digunakan sebagai penggera keselamatan. Kalau awak tengok dekat rumah, kadang-kadang dekat bank ada bunyi siren bila kita tolak pintu. Kalau macam pencuri nak melompat bank, nak rompak rumah kita, ada siren bunyi dekat depan, kat dalam rumah, kat dalam bank pun ada. Itulah pembas. So kita lihat gambar foto 2.4.13. Ini pembas ni. Ada key je. Dia ada dua wire, merah dan hitam. Merah negatif, positif, merah positif, hitam negatif. Ini darjah 2.4.9 ni simbol pembas untuk kita buat dalam litas skematik, iaitu simbol elektronik untuk pembas. Macam ini bentuk dia. Kita lihat lagi satu output iaitu geganti ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai relay. Geganti digunakan sebagai suis kawalan litar berarus tinggi. Geganti akan dihidupkan apabila arus elektrik melaluinya dan sebaliknya. Sebaliknya ni bermaksud bila elektrik tak melaluinya, geganti itu akan matilah. Ini contoh gambar foto geganti awak tengok ni 2.4.14 ni. Ini contoh gambar geganti. Manakala 2.4.10 ni pula adalah simbol untuk litas skematik bagi geganti. Ini simbol dia. Motor arus terus. Motor arus terus akan berputar apabila ada arus elektrik yang melaluinya. Motor ini akan berputar berlawanan arah apabila penyambungan wire positif dan negatif kekutuban dipasang secara terbalik. Kalau awak pasang terbalik, dia akan berpusing secara melawan arah. Maksudnya berlawanan dengan arah jam. Itu senang untuk kita ingat. Kalau awak sambung betul, dia akan berpusing mengikut arah pusingan jam. Motor ini memerlukan pemandu motor. Bukan orang, pemandu motor ataupun motor driver bersamanya untuk berfungsi secara dua hala, sama ada berputar mengikut arah jam atau lawan jam. Penyambungan ini akan ditukar kekutupan pada pemandu motor berdasarkan isyarat yang dihantar oleh mikropengawal. So pemandu itulah, bukan orang, dia simbol elektrik. Dia akan tentukan sama ada nak pusing ikut arah jam ataupun ikut arah lawan jam. Jadi awak lihat di sini gambar foto 2.4.15 ni motor arus terus. Ini biasa kita nampak dalam kereta kontrol, kereta kawalan jauh ataupun benda-benda yang berpusing, dia akan adalah motor ni. Kemudian kita lihat darjah 4.11 iaitu simbol motor arus terus. Ini contoh simbol motor. Kalau awak buat litas skematik, kita gunakan simbol ni untuk lukis litas skematik. Lampu LED 12 volt, 12V ni 12 volt. Okey, lampu LED 12 volt berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, awak tengok contoh sini, gambar foto 2.4.16.
lampu LED 12 volt. Awak tengok ni contoh lampu ni. Ada banyak jenis Dan lampu ni biasanya digunakan oleh peniaga-peniaga pasar malam, peniaga-peniaga burger. Mereka menggunakan bateri kereta. Pada kebiasaannya, mereka menggunakan bateri kereta untuk menyalakan lampu ini. Dan volt dia sangat rendah 12 volt. Jadi dia boleh dinyalakan menggunakan bateri kereta. Kalau lampu dekat rumah kita, dia 240 volt. Jadi dia menggunakan elektrik rumah. Tapi tak boleh gunakan bateri kereta. Kalau awak nak gunakan bateri kereta, awak kena beli lampu yang 12 volt. Sekarang ni power bank pun boleh menyalakan lampu. Cuma volt dia lebih rendah lah sebab power bank tu kecil.